Baiklah, selamat petang saya ucapkan kepada saudari Michelle. Boleh perkenalkan diri? Okey, selamat petang kepada saudara Alexander. Nama saya Michelle Emmanuel, bidang pengajian saya Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya sekarang berada di semester 3. Baiklah, saudari Michelle. Pada petang ini, saya ingin membentangkan hasil projek yang saya telah cipta untuk satu tugasan kami bagi kursus GAPD 1032, iaitu Asas Pembelajaran Digital. Baiklah. Bagi menyiapkan tugasan ini, saya telah memilih topik golongan kata untuk projek saya pada kali ini. Seperti yang telah dipaparkan, saudari Michelle dapat melihat hasil kerja yang saya telah siapkan. Baiklah, untuk pengenalan ringkas, saya memilih golongan kata kerana golongan kata merupakan salah satu topik yang perlu dipelajari oleh murid terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari topik-topik yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Baiklah, saya pasti saudari Michelle sudah pasti memahami apa itu konsep pembelajaran dan pemudahcaraan, betul tak? Ya, betul. Okey, terima kasih. Baiklah, kita melihat terlebih dahulu apa itu pengenalan PDPC. Baiklah, PDPC ini merujuk kepada pembelajaran dan pemudahcaraan. Sebagai bakal guru, saya pasti saudari Michelle sudah pernah didedahkan dengan perkara seperti ini, betul? Ya, betul. Ya, betul. Baiklah. Seperti yang kita tahu, perubahan pedagogi secara drastik dalam pembelajaran abad ke-21 telah membawa satu perubahan yang besar dalam sektor pendidikan kita. Mengapa saya mengatakan pengenalan PDPC pada abad ke-21 ini penting? Kerana terdapatnya perubahan kaedah pengajaran guru. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, PDPC ini ataupun PDP kita lebih berpusatkan kepada guru, betul? Iaitu guru menjalankan tugas dan murid hanya mengikut arahan daripada guru. Namun apabila kita melihat kepada masa kini, ia telah diubah kepada konsep pembelajaran dan pemudahcaraan, yang mana guru merupakan fasilitator yang menjadi pengendali sesuatu aktiviti di dalam kelas. Maka murid pun akan melaksanakan tugas yang telah dibahagikan oleh guru di dalam kumpulan. Jelas, saudari Michelle? Ya, jelas. Baiklah. Untuk PDPC ini, terdapat pelbagai sumber dan teknologi maklumat yang dapat dimanfaatkan. Antaranya ialah bilik darjah maya, iaitu sudah pasti melibatkan penggunaan teknologi dan sumber digital. Selain bilik darjah maya juga terdapat pembelajaran segerak, pembelajaran tak segerak, pembelajaran tak teradun, pembelajaran hybrid, pembelajaran jarak jauh dan kelas terbalik serta juga webinar. Dalam konteks PDPC ini, guru merupakan pengelola yang memastikan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu, perancangan yang guru buat mestilah berpandukan kepada standard kurikulum yang terkini. Bagi mengajar topik golongan kata ini, saya telah memilih teknik PDPC bilik darjah maya. Bilik darjah maya ini merujuk kepada konsep bilik darjah fizikal yang telah diubah ke dalam bentuk atas talian. PDPC bilik darjah maya ini hanya memerlukan murid menghadiri kelas di kediaman masing-masing dengan menggunakan komputer riba maupun peranti elektronik yang lain. Berikut merupakan medium atau platform yang saya gunakan untuk mengaplikasikan teknik PDPC bilik darjah maya.
Baiklah Saudari Michelle, adakah Saudari Michelle pernah menggunakan aplikasi Jamboard ini? Tidak. Baiklah, kalau begitu Saudari, saya akan menjelaskan bagaimanakah penggunaan Jamboard ini. Jamboard ini merupakan papan tulis maya yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar dan menerangkan sesuatu topik. Pada masa yang sama juga, melalui Jamboard, murid dapat menanyakan soalan kepada guru, iaitu dengan cara menaip soalan di dalam Jamboard tersebut. Meskipun pembelajaran bilik tarjamaya, tetapi tetap wujud komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Faham Saudari Michelle? Faham. Saya harap Saudari Michelle turut menggunakan aplikasi ini pada masa akan datang. Baiklah, untuk manfaat penggunaan Jamboard pula, dalam Jamboard ini, murid dapat membaca nota yang disediakan oleh guru di dalam Jamboard bersama-sama. Seperti saya katakan sebentar tadi, murid juga dapat memberi maklumat balas dengan cara menaip soalan yang ingin ditanya kepada guru. Jamboard ini juga memudahkan aktiviti secara berkumpulan. Jamboard juga membolehkan sesi soal jawab antara murid dengan guru maupun murid antara murid. Baiklah, berikut merupakan Jamboard yang telah saya hasilkan, yang terdiri daripada nota kata nama, nota kata kerja dan nota kata adjektif. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimanakah penggunaan Jamboard. Ini merupakan nota yang telah saya letakkan di dalam Jamboard ini, iaitu nota kata nama. Di dalam Jamboard ini, murid dapat belajar dan membaca nota bersama-sama meskipun tidak bersemuka. Oleh itu, saya katakan sebentar tadi, Jamboard ini merupakan papan tulis maya. Jelas Saudari Michelle? Ya, jelas. Begitu juga dengan nota yang lain. Dan ini merupakan salah satu platform gergasi yang paling banyak digunakan di sektor pendidikan. Saya pasti Saudari Michelle sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini, betul? Ya, betul. Baiklah. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepada saudari tentang inovasi yang telah saya cipta untuk PDPC. Seperti yang saudari sedia maklum, inovasi dalam PDPC ini merupakan pembaharuan kreatif yang melibatkan penggunaan kaedah atau cara yang baharu bagi seseorang guru untuk memastikan objektif pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut menyarankan agar sektor pendidikan melaksanakan inovasi dalam PDPC bagi meningkatkan sistem pendidikan negara. Selain itu, inovasi PDPC juga memudahkan guru untuk menjalankan PDPC serta objektif pembelajaran yang telah ditetapkan senang untuk dicapai ataupun dapat dicapai dengan sempurna. Baiklah, ini merupakan inovasi digital dalam PDPC yang telah saya hasilkan. Saya turut mencipta buku digital yang mana buku ini boleh diakses oleh murid-murid saya di mana sahaja mereka berada menggunakan peranti elektronik. Saya menghasilkan buku ini bagi memudahkan murid saya membaca nota tanpa perlu menggunakan buku fizikal. Ini merupakan buku yang telah saya hasilkan. Saya pasti Saudari Michelle pernah menghasilkan e-book juga, betul? Betul. Ini merupakan contoh e-book yang saya hasilkan, yaitu untuk topik golongan kata. Baiklah. Seterusnya, saya juga mewujudkan gamifikasi. Adakah Saudari Michelle
mengetahui sebelum ini apa itu gamifikasi dalam pembelajaran? Belum. Baiklah, gamifikasi ini merupakan permainan yang diwujudkan dalam bilik darjah maya maupun bilik darjah fizikal. Namun begitu, permainan yang dirancang oleh guru mestilah berdasarkan kandungan pelajaran yang telah dipelajari oleh murid. Untuk permainan ini, saya telah mencipta permainan kata nama am, kata nama khas dan kata adjektif warna menggunakan aplikasi WordWorld. Baiklah saudari, saya akan tunjukkan contoh permainan menggunakan WordWorld untuk kata nama am. Baiklah saudari, kita mulakan bagaimana penggunaan permainan ini. Baiklah, murid akan mencari perkataan untuk kata nama am. Contoh penggunaannya ialah seperti ini. Baiklah, gambar ini menunjukkan gambar abang. Jadi, murid perlu melengkapkan perkataan di dalam kotak tersebut. Begitulah permainannya dan seterusnya. Ini gambar datuk, jadi murid-murid perlu melengkapkan ejaan datuk tersebut di dalam kotak yang disediakan. Dan begitulah yang seterusnya. Untuk permainan kata nama khas, saya telah menggunakan WordWorld juga, namun menggunakan konteks permainan yang berbeza, yaitu menggunakan word search. Untuk word search ini, saya telah mengkhususkan kata nama khas. Dalam permainan ini, murid dikehendaki untuk mencari kata nama khas yang tersembunyi di dalam ini. Contohnya, saya mencari perkataan proton saga. Seterusnya, saya juga mencari perkataan Dewan Makan. Begitulah yang seterusnya. Murid perlu mencari sekurang-kurangnya 10 perkataan yang tersembunyi dalam ini, yaitu kata nama khas. Dan untuk permainan yang ketiga, yaitu kata adjektif warna, saya juga turut menggunakan WordWorld, namun menggunakan konteks yang berbeza, yaitu find the match. Murid perlu mencari warna buah yang bersesuaian dengan warna yang ditunjukkan. Contoh permainan, jika warna yang ditunjukkan warna kuning gelap, maka carilah objek buah yang bersesuaian dengan warna ini. Contohnya, labu. Begitu juga untuk warna ungu, yaitu buah anggur. Dan begitulah yang seterusnya. Saya juga mewujudkan permainan melalui aplikasi Kahoot. Saya pasti saudari Michelle pernah menggunakan aplikasi ini, betul? Ya. Okey, terima kasih. Melalui permainan digital ini, semasa PDPC bilik darjah maya, guru dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana murid terlibat secara aktif, iaitu mengambil peranan masing-masing untuk menjawab soalan. Yang kedua, murid akan lebih bersemangat dan berasa seronok. Saya berkata sedemikian kerana terdapatnya penggunaan digital dalam pembelajaran yang dapat memberi semangat kepada murid-murid kita. Untuk pentafsiran pula, pada bahagian pentafsiran terbahagi kepada dua, iaitu pentafsiran formatif dan pentafsiran sumatif. Pentafsiran formatif ini merujuk kepada ujian yang dijalankan untuk menilai tahap penguasaan murid serta membaiki kelemahan murid serta merta.
Manakala pentafsiran sumatif pula merujuk kepada pentafsiran yang dijalankan untuk menilai tahap pencapaian murid berdasarkan kepada beberapa unit pembelajaran dan penggradean murid di dalam kelas. Untuk pentafsiran teknologi, saya telah menggunakan 3 laman web maupun 3 aplikasi. Yang pertama, Socrative, yang kedua, Quizizz, dan yang ketiga, Pool Everywhere. Aplikasi Socrative ini merupakan alat pentafsiran formatif yang digunakan untuk menilai pemahaman murid pada masa nyata menerusi kuis yang disoal dalam latihan tersebut. Ini merupakan laman Socrative yang telah saya cipta. Di sini, murid perlulah memasukkan nama terlebih dahulu sebelum menjawab soalan. Baiklah, seterusnya murid akan menjawab soalan berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan di sebelah soalan tersebut. Contohnya, perkataan apakah yang perlu dilengkapkan dalam perbualan Lily dengan Rina. Jadi, murid perlulah menjawab apakah perkataan kata ganti nama yang sesuai untuk diletakkan dalam soalan tersebut. Contohnya, Lily menjawab persoalan Rina iaitu saya. Saya ke kampung kerana nenek saya mengadakan kenduri. Setelah murid menjawab soalan tersebut, murid haruslah menekan butang ini untuk pergi ke soalan yang seterusnya. Begitulah sehingga soalan ini habis, iaitu terdapat 7 soalan yang saya telah sediakan. Untuk Quizizz pula, murid dikehendaki untuk mengimbas kod QR di bawah untuk menjawab soalan yang telah saya sediakan. Sekiranya kod QR ini tidak dapat diimbas, murid boleh menekan pautan yang saya sediakan di bawah kod QR tersebut. Untuk Pool Everywhere pula, Pool Everywhere ini memudahkan guru untuk membuat penilaian, tinjauan dan mendapatkan maklum balas latihan yang telah dijawab oleh murid. Hal ini dikatakan demikian kerana maklum balas yang diberikan oleh murid dapat direkodkan serta-merta menerusi laman web ini. Ini merupakan laman Pool Everywhere yang telah saya cipta. Sekiranya pautan ini tidak berfungsi, murid dikehendaki untuk mengimbas kod QR ini. Ini merupakan tata cara penggunaan aplikasi ini. Yang pertama, murid perlulah memasukkan nama terlebih dahulu. Seterusnya menjawab soalan. Contohnya, ini merupakan latihan untuk kata adjektif bentuk. Jadi, murid hendaklah menjawab soalan ini sehingga selesai sebelum menghantar tugasan tersebut. Contohnya, bola itu berbentuk, jadi murid perlulah memilih pilihan jawapan daripada yang telah disediakan. Dan hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja untuk setiap murid. Baiklah, saya akan meneruskan untuk pengurusan PDPC. Bagi PDPC ini, memandangkan saya menjalankan PDPC secara bilik darjah maya, saya menggunakan platform Google Form untuk mengambil kehadiran murid-murid. Melalui Google Form ini, kehadiran murid-murid saya dapat direkodkan serta merta. Saya juga menggunakan Excel untuk merekod prestasi dan pencapaian murid-murid saya. Melalui aplikasi Microsoft Excel ini, saya dapat membuat penilaian terhadap murid saya berdasarkan markah yang diperolehi oleh mereka melalui latihan yang telah saya sediakan. Baiklah, itu sahaja pembentangan pada saya. Seterusnya,
Bagaimana pula PDPC yang dijalankan oleh Saudari Michelle untuk bidang pendidikan awal kanak-kanak? Okey. Soalan dia tadi adalah macam mana PDPC dijalankan untuk pendidikan awal kanak-kanak. Ya, betul, Saudari. Okey, kalau saya, kalau kami sebagai seorang guru kepada di Tadika, kami menggunakan kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan membuat BBM, bahan bantu mengajar. Kami akan mencipta BBM sendiri. Macam contoh, kami nak mengajar tentang matematik. So, kami akan menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan tajuk. Contoh, pada hari tersebut kami ingin mengajar tentang bentuk-bentuk macam yang triangle, circle, macam tu kan. So, kami akan menyediakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk tu. Seperti contohnya macam semester lepas, semester 2, kami diminta untuk buat BBM di mana kami diberi tajuk iaitu tentang bentuk. So, sebelum kami memulakan pengajaran, kami menyediakan BBM tu macam kami beli bahan yang ada yang kami mau ajar tu. Contoh, bulat. Kami beli apa sudah nama dia? Selotep yang bulat tu. Itu. Lepas tu kami beli bola pingpong. Tapi kami balut guna kertas warna untuk menjadikan dia lebih menarik. Lepas tu kami juga ada buat apps sendiri. Apps tu kami buat untuk lebih menarik lagi minat pelajar untuk belajar math. Kami buat apps tu macam kalau pelajar tu tekan yang dekat apps tu, dia akan keluar bentuk, so mereka akan pilih. Contoh, saya suruh mereka pilih mana bentuk segi 4. So, mereka akan tekan dekat apps tu, mana satu segi 4. Kalau jawapan mereka betul, dia akan keluar macam congratulations macam tu. Tapi kalau jawapan mereka salah, dia akan keluar yang bentuk wrong tu. Macam ni. So, ya macam itulah kalau kami menjalankan PDPC untuk kanak-kanak. Kami perlu menyediakan BBM sendiri. Baiklah. Untuk PDPC di universiti, bagaimanakah pelaksanaan PDPC di sana? Maksud saya pelaksanaan PDPC di UPSI. Maksud saudara macam mana kami belajar macam tu? Ya, pelaksanaan PDPC di UPSI. Kami ada berapa? Yang pertama face to face, secara face to face kami akan pergi ke kelas dan belajar. Yang kedua online, iaitu menggunakan Google Meet ataupun kami ada laman UPSI di mana lecturer tu akan bagi link dekat sana. So kami perlu login guna email siswa. Yang ketiga, kami menggunakan quiz. So quiz tu untuk dalam quiz tu untuk kehadiran online. Contoh pada hari ini kami ada kelas. So lecturer akan bagi link quiz. Kami akan jawab quiz tu untuk ambil kehadiran. Dan yang keempat adalah forum. Forum kami perlu siapkan dalam 1 minggu tu untuk menandakan kami hadir kelas. Kami menggunakan 4 cara. Baiklah. Untuk apakah
inovasi yang pernah dicipta oleh saudari, sama ada inovasi digital maupun inovasi fizikal. Maksudnya di sini BBM. Oh, okey. Kalau yang inovasi ni, pada sem lepas kami ada apa? Kami ada memasuki pertandingan inovasi antara universiti. Masa tu kami buat inovasi tentang math juga, iaitu kami ada mencipta alfabet vending machine. Ke sana ke sana pelajar dapat mengenali huruf dan nombor. Tahu kan vending machine tu? Shilling untuk vending machine tu kami tulis nombor. Lepas tu pelajar akan masukkan shilling dalam vending machine yang kami cipta. Masukkan, lepas tu pelajar akan push satu butang tu. Lepas tu lepas mereka push butang tu, then satu ayat akan keluar melalui mulut vending machine tu. So sana mereka akan menggabungkan perkataan tu dengan ayat tu untuk menjadikan dia satu ayat yang sempurna. So inovasi kami sana adalah alfabet vending machine. Baiklah, untuk pentafsiran bagaimana saudari menjalankan pentafsiran untuk bidang pengajian saudari? Untuk pentafsiran kami menggunakan dua cara, iaitu dengan ujian biasa kita buatkan. Lepas tu yang satu lagi dengan kuis. Sebab kuis ni dia akan markah dia akan digabungkan dengan markah final markah. So untuk pentafsiran ni secara bersemuka saja, iaitu dengan ujian. Kalau yang kuis tu itu sebagai carry mark. Itu saja. Nampaknya pentafsiran di IPG dan UPSI hampir sama sahaja, iaitu menggunakan ujian dan juga kuis. Untuk pengurusan PDPC saudari, bagaimanakah saudari menguruskan PDPC saudari untuk pendidikan awal kanak-kanak? Maksudnya? Boleh terangkan? Contohnya, kalau saya akan memandangkan saya menggunakan kelas iaitu bilik tarjah maya. Jadi salah satu pengurusan yang saya gunakan untuk mengambil kehadiran murid-murid saya adalah menggunakan Google Form, dan saya juga menggunakan Microsoft Excel untuk merekodkan prestasi dan pencapaian murid-murid saya. Jadi kalau saudari bagaimana pula? Kalau saya untuk kelas face to face, kita akan kalau kami dekat sini, kami akan lecturer tu dia akan tunjuk satu page dekat slide. Dekat sana ada nama, nombor matrix, dan dia ada sana absent ataupun hadir ataupun tidak hadir. So bagi pelajar yang hadir, dia akan tekan nama kami, dan bagi pelajar yang tidak hadir, dia biarkan kosong. Lepas semua kena update, dia akan submit, dan kehadiran tu akan direcord. Kalau untuk online, dia akan tik nama saja. Contoh macam kita sekarang Google Meet. So dia akan tengok senarai nama dekat list tu. Bagi pelajar yang hadir, dia akan tik dekat kertas. Lepas tu kalau yang tak hadir, dia akan buat kosong. So untuk pelajar yang tidak hadir tu, dia perlu mengemukakan surat ketidakhadiran dia dengan upload surat tu dekat link yang diberi ataupun send dekat email. Baiklah. Itu sahaja daripada saudari. Ada perkara lain yang ingin dikongsikan? Kalau saya itu saja.
Tapi bagi saya program saya sekarang ni agak mencabar sikit sebab mungkin ada yang ingat kalau pendidikan awal kanak-kanak ni adalah satu kos yang mudah. Tapi bagi saya dia bukanlah semudah yang difikirkan. Ya, sebab setiap sem kamu akan menghabiskan beberapa puluh ringgit untuk membina BBM. Ya, tapi BBM tu tidak akan digunakan lama. Last dia akan kena buang juga. So maksudnya macam cabaran dia dekat sana adalah BBM. Lepas tu kalau macam sekarang ni kami tengah short sem 7 minggu kuliah, tapi kami punya challenge iaitu menjalankan program dalam 2 atau 3 minggu rancang program, lepas tu present. So dia akan memakan masa, dan ini mengajar kamu untuk urus masa dengan baik. Sebab untuk rancang program dengan siapkan assignment tidaklah mudah dalam waktu yang sangat singkat. So untuk yang ingat program pendidikan awal kanak-kanak ni senang, fikir saja lah kan. Dan juga mudah, macam tu. Betul. Baiklah, perbincangan bersama saudari pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Saudara Alex sebab menjemput saya. Okay. Terima kasih untuk ilmu yang dikongsikan. Saya harap saudari juga dapat memanfaatkan ilmu yang telah saya kongsikan, dan saya juga dapat memanfaatkan ilmu yang telah saudari kongsikan. Okay, terima kasih sekali lagi. Okay, terima kasih juga.